Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua guru dan pelajar. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya Cikgu Muhammad Faiz bin Ahmad dari SMK Seberang Perak. Pada hari ini saya akan berkongsi sedikit tips ataupun panduan untuk menjawab bahagian A, B dan C bagi mata pelajaran pengajian am STPM semester 1. Untuk belajar pengajian am semester 1, paling penting pelajar-pelajar kena menguasai sukatan semester 1. Jadi sebelum saya bermula dengan lebih lanjut, eloklah untuk saya terangkan secara sepintas lalu mengenai huraian sukatan pengajian am semester 1. Untuk semester 1 ataupun pada semester 1, pelajar akan belajar mengenai kemahiran belajar. Namun, subtopik 1 ini iaitu kemahiran belajar tidak akan disoal secara spesifik dalam STPM. Subtopik yang kedua iaitu subtopik mengenai Malaysia kekal berdaulat. Di dalam subtopik ini ada lagi beberapa pecahan subtopik lain. Yang pertama adalah 2.1 negara berdaulat. Yang kedua, 2.2 subtopik perlembagaan persekutuan. Seterusnya, dalam subtopik yang sama subtopik yang sama juga ada lagi subtopik 2.3 iaitu tadbir urus negara, dan yang terakhir subtopik 2.4 subtopik kedaulatan Malaysia. Subtopik-subtopik ini akan ditanya secara langsung dalam pengajian am semester 1. Kemudian kita akan lihat, kita akan menelusuri mengenai wajaran pemarkahan untuk semester 1. Untuk semester 1, wajaran sebanyak 29% markah daripada markah keseluruhan. Dalam 29% ini, ada 3 bahagian yang akan disoal, iaitu bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Untuk bahagian A, sebanyak 15 soalan objektif akan disoal dan pelajar perlu menjawab kesemua 15 soalan. Anggaran masa yang boleh digunakan oleh pelajar-pelajar adalah sebanyak antara 15 hingga 20 minit untuk menjawab 15 soalan objektif. Kemudian pada bahagian B, terdapat 4 soalan struktur yang ditanya dan pelajar juga kena menjawab kesemua 4 soalan. Masa yang boleh digunakan untuk menjawab 4 soalan ini adalah dalam anggaran 15 hingga 20 minit. Hal ini kerana pelajar-pelajar kena menjawab sebanyak 15 jawapan walaupun soalan yang ditanyakan hanyalah 4 soalan. Kemudian untuk bahagian C pula, iaitu bahagian esei, soalan yang diajukan adalah sebanyak 3 soalan. Namun, pelajar hanya perlu menjawab 2 soalan sahaja. Untuk menjawab soalan esei ini, saya cadangkan ataupun saya syorkan pelajar-pelajar boleh merangka idea terlebih dahulu bagi ketiga-tiga soalan. Namun, untuk menjawab soalan esei, pelajar hanya perlu memilih 2 soalan yang pelajar dapat rangka idea yang lebih banyak ataupun yang lebih relevan. Untuk merangka ketiga-tiga soalan ini, pelajar boleh menggunakan masa sebanyak 10 minit untuk merangka ketiga-tiga soalan. Maka, saya cadangkan pada masa sekarang, pelajar-pelajar perlu menguasai kemahiran untuk merangka idea soalan bagi ketiga-tiga soalan. Bila pelajar buat latihan, pelajar perlu melatih diri pelajar untuk merangka idea bagi ketiga-tiga soalan dalam jangka masa 10 minit. Kemudian, setelah pelajar merangka ketiga-tiga soalan, pelajar boleh memilih 2 soalan dengan rangka idea yang lebih relevan dan lebih banyak. Untuk penulisan esei pula, pelajar boleh menggunakan masa 30 minit untuk 1 soalan. Jadi, untuk keseluruhan 2 soalan, pelajar boleh menggunakan masa sebanyak 60 minit. Apabila pelajar menggunakan masa seperti yang saya cadangkan ini,
ada baki masa antara 10 hingga 20 minit. Bergantung kepada masa yang digunakan untuk menjawab soalan objektif dan soalan struktur. Kita tengok cara untuk menjawab soalan bahagian A dan bahagian B. Untuk bahagian A, pelajar-pelajar perlu menguasai bahagian A dan perlu dapatkan markah minimum sebanyak 10 markah. Sebabnya, soalan pada bahagian A ini adalah soalan-soalan yang berulang-ulang sahaja dan soalan-soalan ini sebenarnya banyak membantu pelajar. Pelajar perlu membaca soalan dengan teliti. Fahami kehendak soalan. Apa yang soalan minta, pelajar kena baca dengan teliti dan cuba faham apa soalan yang diminta. Kemudian pelajar perlu memilih jawapan yang paling tepat. Kerana dalam STPM, jawapan-jawapan yang diberikan itu adalah jawapan yang tidak tepat dan jawapan yang tepat. Tidak ada jawapan yang betul-betul salah sebenarnya. Dia ada jawapan yang kurang tepat dan jawapan tepat. Maka pelajar perlu memilih jawapan yang tepat. Dan pelajar juga boleh menggunakan teknik pilih dan potong. Iaitu teknik untuk menyingkirkan jawapan yang tidak berkenaan. Jadi, saya ulang lagi sekali. Untuk bahagian A, pelajar perlu mendapatkan minimum 10 markah. Kalau pelajar tidak dapat minimum 10 markah untuk bahagian A, pelajar itu adalah pelajar yang rugi. Kemudian untuk bahagian B. Bahagian B ni agak mencabar. Kerana untuk bahagian A, jawapan diberikan, kita hanya pilih. Namun, untuk bahagian B, jawapan itu tidak ada. Pelajar kena keluarkan sendiri, kena jawab sendiri berdasarkan pengetahuan yang pelajar ada. Jadi, untuk bahagian B, pelajar boleh dapatkan sekurang-kurangnya 7 markah. Sama seperti bahagian A, pelajar perlu membaca soalan dengan teliti. Baca soalan bagi habis. Kerana setiap perkataan yang ada dalam soalan sebenarnya membawa maksud-maksud tertentu. Pelajar perlu faham kehendak soalan dan tulis jawapan yang tepat dan lengkap. Pelajar perlu menjawab mengikut bilangan jawapan yang diminta. Contohnya, kalau soalan meminta pelajar mengemukakan 4 idea, maka pelajar perlu menyatakan 4 idea sahaja. Jangan bagi lebih. Kalaulah ada soalan yang pelajar tidak boleh jawab kerana tidak membaca tajuk berkenaan ataupun memang tiada pengetahuan berkenaan dengan tajuk berkenaan. Jadi, pelajar boleh move on terlebih dahulu. Andai kata pelajar tak boleh jawab, cuba jawab sekiranya setelah pelajar menjawab esei keseluruhannya, ada lagi masa lebih. Jadi, pelajar boleh cuba jawab sekiranya ada baki. Namun, seperti yang kita sedia maklum, kalaulah berkenaan dengan tajuk itu pelajar tiada pengetahuan langsung ataupun pelajar tidak membaca langsung tajuk itu, kita tembak pun insya-Allah tak kena punya. Okey, saya akan kongsikan teknik pilih dan potong. Teknik ini boleh digunakan untuk menjawab soalan objektif aneka pilihan. Ada 3 cara dan yang paling senang adalah cara yang ketiga. Namun, untuk pembelajaran pada hari ini saya akan terangkan ketiga-tiga cara. Yang pertama, pelajar boleh mengenal pasti 2 jawapan yang betul dan pilih. Dan yang kedua, pelajar boleh mengenal pasti 2 jawapan yang salah dan potong, singkirkan. Dan yang ketiga, paling mudah, paling ramai orang guna dan sangat disyorkan. Saya sendiri pun sangat syorkan pelajar menggunakan cara yang ketiga, iaitu mengenal pasti satu jawapan yang betul dan satu jawapan yang memang pelajar confident kata salah. Satu jawapan yang confirm betul, satu jawapan yang confirm salah. Kemudian, potong yang tidak berkenaan. Okey, kita tengok contoh. Ini untuk pilih 2 jawapan yang betul. Kita tengok sama-sama soalan yang ada pada paparan. Yang manakah ciri konsep asas sebuah negara? Bila kita baca, raja yang berdaulat. Ciri negara tak ada raja berdaulat. Tapi kita nak cari jawapan yang betul. Yang kedua, penduduk tetap. Okey, dalam ciri negara ada penduduk tetap. Kita pilih. Kemudian, jawapan ABC yang tiada jawapan 2, kita potong. Jadi, skop jawapan itu dikecilkan kepada 2 pilihan sahaja. Daripada 4, tinggal 2 sahaja. Kemudian kita baca yang ketiga, sistem ekonomi yang kukuh.
Mungkin kita tak berapa tahu, tapi kita baca yang keempat. Sistem kerajaan yang teratur ada sebagai satu pilihan jawapan. Jadi kita potong jawapan yang tiada jawapan 4. Jadi kita potong jawapan A. Maka jawapan yang betul adalah jawapan C. Kita tengok yang kedua pula. Kita pilih dua jawapan yang salah dan potong. Yang manakah menunjukkan Malaysia ialah sebuah negara berdaulat? Yang pertama, sistem pentadbiran yang telus. Ada tak berkenaan dengan sistem pentadbiran dalam ciri negara berdaulat? Tak ada. Jadi jawapan ini jawapan yang kurang tepat. Kita potong. Bila kita potong jawapan satu, pilihan jawapan A, B, C, D yang ada jawapan satu juga kita potong. Jadi kita potong jawapan A dan B. Tinggal jawapan C dengan D saja. Kita baca yang kedua. Bebas daripada pengaruh dan tekanan kuasa asing. Ini sebenarnya ciri merdeka. Jawapan ini betul. Kita tengok jawapan yang ketiga. Identiti kebangsaan yang berteraskan rukun negara. Jawapan ini juga betul, iaitu ciri beridentiti. Kita tengok jawapan yang keempat. Kepimpinan negara yang berwawasan dan berkarisma. Dalam ciri negara berdaulat, tiada jawapan berkaitan dengan kepimpinan negara. Jadi kita potong. Bila kita potong jawapan yang keempat, jawapan C dan D yang ada 4 adalah jawapan D. Kita potong jawapan D, maka jawapan yang betul adalah jawapan C, 2 dan 3. Kita tengok pula cara yang ketiga. Cara ini, cara yang sangat disyorkan. Pilih satu jawapan yang betul dan pilih satu jawapan yang salah. Kita tengok soalannya. Yang manakah sumber hasil yang diserahkan kepada negeri? Yang pertama, hasil daripada lombong. Kalau kita faham dan kita ingat, hasil daripada lombong sememangnya diserahkan kepada kerajaan negeri. Maka jawapan satu betul. Bila jawapan satu betul, A, B, C, D yang tiada jawapan satu, kita potong. Iaitu C dengan D. Kemudian kita tengok jawapan yang kedua. Kutipan cukai pendapatan. Cukai pendapatan di bawah kuasa LHDN. LHDN ini adalah agensi kerajaan pusat, kerajaan persekutuan. Maka jawapan 2 adalah jawapan yang salah. Kita potong. Jadi jawapan ABC yang ada jawapan 2 kita potong kerana jawapan 2 salah. Jadi kita potong jawapan A. Maka tinggal jawapan yang sebenar adalah jawapan B. Nampak? Kita hanya baca 2 jawapan saja. Kita kena kenal pasti satu jawapan yang betul, satu jawapan yang salah. Kita dah dapat jawapan. Ini untuk soalan aneka pilihan ABC. Kita tengok contoh yang kedua untuk pilih satu jawapan betul, satu jawapan yang salah. Yang manakah benar tentang perlembagaan persekutuan? Jawapan satu, tidak boleh dibuat pindaan. Sekiranya pelajar banyak membuat latihan, pelajar akan tahu bahawa perlembagaan persekutuan sememangnya boleh dipindah, boleh ditambah baik, boleh dimansuhkan, boleh digubal yang baharu. Jadi jawapan satu salah. Kita potong. Bila kita potong jawapan satu, A dengan B kita potong. Kita tengok jawapan yang kedua. Asas kepada pembentukan kerajaan. Maka jawapan yang kedua ini, perlembagaan merupakan asas kepada pembentukan kerajaan. Sememangnya jawapan ini jawapan yang betul. So, kita pilih. Jadi, bila jawapan yang kedua betul, jawapan D tiada jawapan 2. Kita potong jawapan D. Tinggal jawapan yang sebenar, jawapan C. Baca 2 jawapan, dapat jawapan. Kita tengok contoh yang ketiga. Prinsip urus yang terbaik. Takbir urus yang terbaik dalam sektor awam adalah berteraskan prinsip. Yang pertama, integriti. Memang ada prinsip integriti dalam takbir urus terbaik. Jadi kita pilih jawapan integriti. Maka jawapan yang tak ada jawapan satu adalah C dan D. C dan D kita potong. Baca yang kedua, prosedur. Prosedur tiada dalam takbir urus terbaik. Kita potong prosedur. Bila ada kita potong prosedur, iaitu untuk jawapan yang kedua, jawapan A kita potong. Tinggal jawapan yang sebenar adalah jawapan B. Baiklah, kita akan berubah kepada cara menjawab soalan bahagian B, iaitu soalan struktur. Okey. Dalam soalan bahagian B, seperti yang saya katakan awal tadi, ada 4 soalan saja dan calon perlu menjawab ke semua soalan. Markah penuh yang diperuntukkan untuk bahagian B adalah sebanyak 15 markah. Jadi, untuk mendapatkan 15 markah itu, sebenarnya pelajar perlu menjawab 15 jawapan. Satu jawapan, satu markah. Kalau soalan itu soalan yang memerlukan huraian, uraikan 2, maka
pelajar jawab 2 markah, 2 jawapan untuk idea dapat 2 markah dan 2 jawapan untuk huraian dapat 2 markah. Jadi keseluruhan jawapan yang pelajar kena jawab adalah sebanyak 15 jawapan. Terdapat 2 kriteria soalan. Yang pertama soalan LOTS ataupun KEBAR, kemahiran berfikir aras rendah. Soalan ini memerlukan pelajar memberikan satu idea sahaja yang betul. Pelajar tidak perlu untuk memberikan huraian. Jadi untuk jawapan soalan KEBAR ini, pelajar hanya memberikan satu ayat sahaja. Kemudian untuk kriteria yang kedua, iaitu soalan berbentuk HOTS ataupun KEBAT, kemahiran berfikir aras tinggi. Soalan-soalan ini sebenarnya memerlukan pelajar memberikan idea dan huraian. 2 markah diperuntukkan untuk satu idea yang betul dan satu huraian yang betul. Satu jawapan dapat 2 markah. Satu idea, satu huraian. Pelajar boleh menulis jawapan dalam 2 ayat yang berasingan. Ataupun pelajar juga boleh menulis jawapan dalam satu ayat sahaja dengan kata hubung yang sesuai. Perhatian. Ini untuk saya nak tekankan dekat sini. Perkara-perkara ini pelajar tidak boleh buat. Okey. Pelajar-pelajar tidak boleh buat mengenai maklumat yang saya berikan ini. Yang pertama, sekiranya calon memberikan 2 idea dalam jawapan. 2 idea menggunakan kata hubung. Maka jawapan yang pertama sahaja yang akan disemak dan diberikan markah. Jadi jawapan yang kedua, kalau betul, jawapan itu dianggap salah. Sekiranya jawapan yang hadapan, yang pertama itu jawapan yang salah. Calon juga tidak boleh menambah bilangan jawapan. Sekiranya soalan dengan jelas minta 3 jawapan, maka pelajar hanya perlu berikan 3 jawapan saja. Jangan bagi lebih. Kerana jika bagi lebih, jawapan berkenaan tidak akan disemak. Terminologi ataupun akronim seperti organisasi, pelajar boleh tulis dalam bentuk singkatan sahaja. Contoh, untuk Polis Diraja Malaysia, pelajar boleh tulis PDRM ataupun SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, ataupun YDPA yang di Pertuan Agong. Pelajar boleh tulis singkatan. Terminologi yang telah dipakai umum seperti K ekonomi ataupun E dagang, pelajar tidak perlu memberikan maksud kerana terminologi tersebut sememangnya telah diketahui ramai. Untuk menjawab soalan struktur yang memerlukan pelajar memberikan huraian, idea perlu diberikan terlebih dahulu kemudian diikuti dengan huraian. Seperti tadi juga, saya ulang lagi sekali, calon boleh menulis jawapan dalam bentuk poin ataupun dalam bentuk ayat lengkap yang menunjukkan adanya idea dan huraian. Teknik menjawab soalan HOTS ataupun soalan LOTS. Tulis jawapan terus tanpa mengulang frasa dalam soalan. Kita jawab soalan struktur. Kita tidak perlu mengulang balik frasa dalam soalan, kemudian disambung dengan huraian dan idea. Kita tidak perlu menjawab seperti menjawab soalan pemahaman bahasa Melayu. Pelajar perlu memberikan idea dan huraian dalam bentuk poin-poin sahaja. Paling berkesan. Guna istilah yang tepat seperti kehendak soalan. Sekiranya soalan minta pelajar mengemukakan kesan, maka pelajar juga perlu tulis kesan. Penggunaan imbuhan perlu sesuai dengan kehendak soalan, iaitu untuk imbuhan per di hadapan digunakan bagi soalan yang menyoal tentang peranan ataupun fungsi. Yang kedua, kata kerja dengan imbuhan me dekat depan digunakan untuk menjawab soalan langkah, usaha, strategi, sumbangan, cara dan yang seerti dengannya. Idea untuk soalan berbentuk HOTS perlu dihuraikan secara mendalam, bukannya secara melebar. Maksudnya, sekiranya soalan meminta kesan, maka huraiannya juga perlulah huraian berkenaan dengan kesan. Sekiranya ideanya langkah, huraian juga mestilah berkaitan dengan langkah. Untuk soalan HOTS, idea yang diperuntukkan adalah sebanyak 2 markah. Iaitu 1 markah untuk 1 idea dan 1 markah lagi untuk 1 huraian. 1 dan 1 sahaja. Tak perlu bagi lebih. Untuk soalan berbentuk LOTS pula,
1 markah diperuntukkan untuk setiap idea yang betul. Kita tengok contoh soalan berbentuk lots terlebih dahulu. Antara kata tugas yang selalu digunakan untuk menyoal soalan berbentuk lots iaitu nyatakan, senaraikan, berikan, kemukakan. 4 kata tugas ini adalah kata tugas yang sangat popular. Contoh soalan. Nyatakan 3 keadaan yang menyebabkan kekosongan luar jangka kerusi Dewan Rakyat atau Dewan Undangan Negeri. Bila soalan minta 3, jawapan untuk soalan berbentuk lots ini juga adalah sebanyak 3 markah. Kita tengok contoh jawapannya. Cadangan jawapan untuk soalan ini. Apabila soalan minta pelajar memberikan 3 jawapan, maka hanya 3 jawapan saja yang diberikan. Pelajar jangan bagi lebih, kerana kalau bagi lebih, jawapan berkenaan tidak akan disemak. Cadangan jawapan, bagi secara tepat dan padat. Tidak perlu ulang balik frasa dalam soalan. Contoh ulang frasa dalam soalan. Keadaan yang menyebabkan kekosongan luar jangka kerusi Dewan Rakyat atau Dewan Undangan Negeri ialah ahli Dewan hilang kelayakan. Tidak perlu ulang. Terus tulis jawapan sahaja. Ahli Dewan hilang kelayakan. 1 markah. Ahli Dewan meletakkan jawatan. 1 markah. Ahli Dewan meninggal dunia ataupun ahli Dewan mati. 1 markah. Jawapan mestilah tepat dan padat. Contoh soalan berbentuk HOTS. Kata tugas soalan yang kerap ditanya untuk soalan berbentuk HOTS adalah huraikan, jelaskan, terangkan. Contoh soalan. Nyatakan 2 hak rakyat Malaysia yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Apabila soalan minta 2 soalan berbentuk HOTS, jawapan yang akan diberikan adalah sebanyak 4, iaitu 2 idea dan 2 huraian. 2 markah untuk 2 idea, 2 markah untuk 2 huraian. Kita tengok contoh jawapannya. Cadangan jawapan. Tulis secara tepat dan padat. Ini contoh dalam bentuk poin sahaja. 1. Kebebasan diri. Titik dekat situ. 1 markah untuk idea. Kemudian disambung dengan huraian. Seseorang yang ditangkap perlu diberitahu sebab ia ditangkap. 1 markah. Dia ada banyak huraian. Tapi pelajar hanya perlu tulis 1 huraian sahaja. Jawapan yang kedua. Kesamarataan. Tulis saja kesamarataan. Dapat 1 markah. Huraiannya. Semua orang mendapat perlindungan yang sama di sisi undang-undang. Huraian menghuraikan idea kesamarataan. 1 markah. Jawapan yang tepat dan padat. Idea dan huraian dalam ayat yang berasingan. Kita tengok pula untuk contoh jawapan yang ditulis secara dalam 1 ayat. Untuk soalan yang sama juga. Cadangan jawapan dengan 1 ayat. Kebebasan diri, iaitu seseorang yang ditangkap perlu diberitahu sebab ia ditangkap. Soalan ini digabungkan dengan perkataan iaitu. Jawapan yang kedua. Kesamarataan, iaitu semua orang yang mendapat perlindungan yang sama di sisi undang-undang. Kalau pelajar-pelajar tanya saya, cara menjawab soalan yang mana lebih baik? Pastinya saya akan menjawab cara yang pertama tadi. Dalam bentuk 2 ayat poin sahaja. Okey, kita teruskan. Contoh jawapan HOTS. Jawapan yang baik iaitu dengan huraian mendalam. Soalannya, terangkan 2 kepentingan perlembagaan kepada sesebuah negara berdaulat. Terangkan 2 kepentingan. Soalan minta kepentingan perlembagaan. Maka jawapan yang pertama iaitu memupuk perpaduan. Jawapan untuk memupuk perpaduan ini, pelajar akan dapat 1 markah. Kemudian pelajar perlu menghuraikan idea memupuk perpaduan. Perlembagaan dapat menyatupadukan rakyat berbilang kaum. 1 markah untuk huraian. Yang kedua, jawapan yang kedua ialah menjamin hak asasi warga negara. 1 markah. Perlembagaan dapat melindungi kepentingan semua kaum. 1 markah untuk huraian. Contoh jawapan yang tidak baik. Tadi jawapan yang baik, ini jawapan yang tidak baik. Iaitu jawapan yang berbentuk huraian melebar. Contoh jawapan, memupuk perpaduan. Ideanya betul, 1 markah. Namun huraian salah. Kerajaan perlulah memupuk perpaduan rakyat berbilang kaum. Huraiannya adalah langkah
Sedangkan soalan meminta pelajar memberikan kepentingan, maka huraian juga perlu dihuraikan kepentingan. Yang kedua, ideanya betul, menjamin hak asasi warga negara. Namun huraiannya huraian yang tiada kaitan. Berlakunya perpecahan kaum akibat pelanggaran hak asasi. Soalan tak tanya yang tu. Soalan tanya berkaitan dengan kepentingan perlembagaan. Jadi huraian itu tiada markah, kosong. Sebelum saya tamatkan untuk siri ini, saya akan masuk sedikit mengenai panduan menjawab esei pengajian am. Kita tengok dulu ciri-ciri esei pengajian am. Tadi kita dah bincang mengenai bahagian A dan bahagian B, dan untuk kali ini kita akan tengok mengenai bahagian C, iaitu esei. Ciri-ciri esei pengajian am semester 1. Pelajar perlu menulis esei antara 300 hingga 350 patah perkataan sahaja. Satu esei antara 300 hingga 350. Kemudian yang kedua, pelajar hanya perlu mengemukakan 5 idea sahaja maksimum. Jangan tulis lebih. Sekiranya pelajar tulis lebih, jawapan itu tidak akan disemak. Tulis lebih, tidak disemak. Pelajar perlu menjawab 2 daripada 3 soalan. Jawab 2 sahaja daripada 3 soalan. Jika pelajar menjawab ketiga-tiga soalan, jawapan yang ketiga tidak akan disemak. Contohnya, untuk esei yang pertama, pelajar hanya sempat menulis pendahuluan. Kemudian esei kedua dan ketiga lengkap. Tetapi dalam susunan jawapan, pelajar memasukkan juga soalan untuk esei yang tak lengkap tadi, yang hanya ada pendahuluan. Soalan itu akan disemak. Sekiranya ada soalan yang tidak digunakan, saya cadangkan agar pelajar terus tinggalkan. Jangan masukkan dalam skrip jawapan. Ataupun pelajar perlu potong. Potong dan menunjukkan bahawa jawapan itu tidak diguna pakai. Okey, ciri yang keempat. Pelajar perlu menggunakan sebanyak 30 minit untuk menulis satu esei. 2 esei sebanyak 60 minit. Yang kelima, markah yang diperuntukkan untuk satu soalan adalah 25 markah. Maka cadangan markah yang perlu didapatkan oleh para pelajar adalah sebanyak 15 markah dan ke atas untuk satu esei. Maka untuk 2 esei, minimum pelajar perlu dapatkan sebanyak 30 markah. Soalan-soalan esei ini akan ditanya mengikut tema-tema tertentu. Untuk menguasai teknik penulisan esei, ada 6 kemahiran yang perlu dikuasai oleh para pelajar. Yang pertama, pelajar perlu memahami soalan. Menguasai kemahiran untuk memahami soalan. Untuk memahami soalan, pelajar perlu kenal pasti kata tugas soalan, bentuk soalan, isu soalan, kehendak soalan dan kombinasi jawapan. Kemahiran yang kedua ialah kemahiran mengemukakan idea. Ada 2 teknik yang boleh diguna pakai untuk pelajar kemukakan idea. Yang pertama adalah teknik 3S ataupun teknik senarai, susun dan sisih. Senaraikan seberapa banyak idea yang terlintas dalam kepala, kemudian susun idea-idea yang ditulis itu mengikut kategorinya, dan yang ketiga, sisihkan idea-idea yang bertindih ataupun idea-idea yang dianggap kurang relevan. Ataupun yang kedua, pelajar boleh menggunakan teknik SEPTA. SEPTA ini merujuk kepada sosial, ekonomi, politik, teknologi dan alam sekitar. SEPTA. Kemudian yang ketiga, pelajar perlu menguasai teknik menulis ayat idea. Yang keempat, kemahiran menghurai idea. Yang kelima, kemahiran menulis ayat huraian. Dan yang keenam, kemahiran menulis esei yang lengkap sebanyak 300 hingga 350 patah perkataan dalam jangka masa 30 minit. Dalam esei yang lengkap, pelajar perlu menulis perenggan pendahuluan, 5 perenggan idea dan 1 perenggan penutup. Untuk memahami soalan, terdapat beberapa elemen yang membantu pelajar memahami soalan.
Iaitu yang pertama, bentuk soalan. Bentuk soalan ada dua sahaja yang pelajar kena tahu dan kena kuasai. Yang pertama, bentuk soalan tertutup. Bentuk soalan tertutup ini kata tugas soalan berada di hadapan kehendak soalan. Yang kedua, bentuk soalan terbuka. Kata tugas soalan ada pada akhir soalan. Apa itu kata tugas? Jelaskan, huraikan, bincangkan, terangkan, ulaskan. Itu adalah kata tugas soalan. Yang kedua, pelajar perlu mengenal pasti fokus ataupun kehendak soalan. Pelajar-pelajar kena faham bahawa dalam satu esei hanya ada minimum satu kehendak soalan atau maksimum dua kehendak soalan. Yang ketiga, pelajar perlu mengetahui isu soalan. Perlu pandai faham, perlu pandai kuasai isu soalan. Dan pelajar kena faham bahawa satu soalan hanya ada satu isu sahaja yang akan diuji. Dan yang keempat, apabila pelajar dah tahu mengenai bentuk soalan, kehendak soalan dan isu soalan, pelajar kena faham kombinasi jawapan. Ada 4 kombinasi jawapan yang selalu keluar dalam STPM. Yang paling kerap, yang paling popular ada 3, iaitu kombinasi 5 tambah 0, kombinasi 1 tambah 4, kombinasi 2 tambah 3, ataupun 3 tambah 2. Dan yang keempat, kombinasi jawapan yang sebenarnya telah lama tak ditanya, iaitu kombinasi 1 tambah 2 tambah 2. Maka dengan penerangan tadi, saya tamatkan dulu untuk siri yang pertama. Terima kasih dan jumpa lagi dalam video yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.